Okay. Firstly, Assalamualaikum. Saya Zuraida binti Chihab, 39 tahun. Saya dah di Forever 1 tahun, Alhamdulillah. Okay, saya daripada Rawang ya. Okay, hari ini Sifu, I nak ucapkan rasa syukur because I still lagi bernyawa, masih lagi dalam Forever, masih lagi dalam BOI 9333. I tak lari I punya rules, I tak lari sistem. So I still ikut you punya sistem Sifu. And then I masih ada dalam Tepayaki dan boleh tengok you pagi-pagi ni. Ambil aura positif you dan aura positif yang lain. And then yang kedua, I nak thankful untuk my leader sebab selalu bagi kepercayaan kat I. CBM Yusrida Osman selalu bagi kepercayaan kat I. Apa-apa dia akan bagi I dulu. Untuk jadi MC ke, untuk jadi speaker dalam group. Dan sama juga dengan Sifu, even though I baru, I volunteer untuk jadi MC hari tu untuk FB Live Cikgu KB, you still percaya dengan I. So, I rasa sangat beruntung because kita orang baru pun jangan takut. Kita kena percaya pada diri kita sendiri dahulu and then orang akan percaya kita. Yang penting kita kena improve untuk diri sendiri dan belajar. Carilah mentor yang betul dan mentor yang mengikut nilai. And then dan kita selain daripada tu saya nak ucapkan kepada Cikgu Ayu juga sebab dia banyak tolong I masa MC hari tu. So I ambil ilmu-ilmu tu. And then masa event I punya group hari tu, I interview Izzati because I nak naikkan value bukan I seorang tapi value I punya leader-leader dalam team juga. I ikut apa yang I punya leader cakap. Yusrida cakap kita bukan setakat FBO, bukan setakat nak jual produk, bukan setakat nak jadi manager, nak dapat insentif, tapi kita boleh jadi speaker yang hebat. Because we are global and international business owner, bukan sebarangan punya. And then yang bestnya masa I start event dengan CBM Yusrida 17 hari bulan in our group. And then after that 19 hari bulan ada FB Live. Kita orang memang mentor Yusrida memang betul-betul tiru Yusifu buat FB Live untuk group kita orang. Start 19 hari bulan, I sambung pula pukul 9 dengan I punya group. I buat Zoom meeting lagi, ajar 5cc. And then 20 hari bulan petang, I sambung dengan my small group untuk I punya fighter. Sambung lagi 5cc and then semalam Alhamdulillah, thank you Sifu again FB Live with Cikgu with CBM Ina Kecil 5cc solid. Memang the best. Thank you so much and pray for me and my generation CBM for this year. Izzati and Mary. Thank you so much Ibu. Okay, thank you. Hebatlah you tengok you semakin sumbang. Sumbang you punya kerja, sumbang you punya sharing dekat grup kita memang nilai kita akan jadi tinggi, okay? So kita tahniah kepada Ju. Okay, so next kita ada Ustaz Zamzam. Okay. Yes. Saya. Wah, handsome hari ini nampak. Okey, terima kasih Sifu. Apa khabar? Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara perkara yang saya nak share pagi ni, pertama saya sangat syukur kerana dapat skill yang sangat best, dapat Sifu yang sangat best. Saya punya idola, saya nak jadi contoh orang yang punctual, tepat masa, disiplin dan sentiasa positif. Okey, antara yang saya nak share sekarang ni, Alhamdulillah, macam malam tadi, semua tim saya semua follow, walaupun kita jauh kat Sabah ni, semua tim saya follow. Dan lepas kelas malam tadi saya ada meeting Zoom lagi. Dan sekarang yang lebih best lagi Sifu, saya boleh belajar terangkan Forever Living dalam bahasa Arab. Sebab saya dah ada, saya punya customer daripada Turki, daripada Makedonia, daripada Mesir, dan banyak lagi negara lah. Jadi saya mula belajar bahasa Arab kan. Cakap tentang Forever Living dalam bahasa Arab. Itu antara yang saya sangat happy sangat. And then tadi pagi lepas subuh 6.30 pagi, bukan 6.30, sini subuh lagi awal. Lepas zikir dan sebagainya, kita terus buat meeting, sharing dan sebagainya, leader-leader datang, kita start sharing dan mereka sangat excited untuk share lagi dan lagi. Cuma antara ni lah, Alhamdulillah dalam Tepayaki pagi ni ramai yang hadir, tim saya juga. Cuma saya nak tanyalah macam mana sebab kita di Sabah ni Sifu, barang kita sangat terhad. Dan sedangkan kita tinggal 2 hari lagi, ramai nak fight, nak jadi manager, nak jadi F2D, dan juga nak capai CBF pun ada juga. Jadi kita minta pencerahan lah dari Sifu juga.
Wallahualam. Itu je sebenarnya saya nak share pagi ni. Okay, thank you. Okay, so tentang stok itu lebih baik because Mr. Eddie yang control stok, okay, bukan Sifu hanya pun boleh tolong you tanya sajalah, tapi yang memang HQ yang control stok. So kalau boleh you orang, because Sifu pun susah nak cerita lah tentang keadaan dekat Sabah. So macam you orang kalau buat dekat sana, you tahu keadaan yang sebenarnya, lebih baik you orang boleh direct dengan Mr. Eddie. Okay tak? Okay? So you tanya apa solution, atau you orang boleh bagi solutions bagi dia. I rasa lebih bagus lah kalau macam tu. Okay? So kita thank you Ustaz Mia sharing. Okay, so next kita ada Fatimah. Fatimah. Ya, ada Sifu. Assalamualaikum. Yes. Pagi. Okey, alhamdulillah. Syukur saya hari ini ialah saya nak zahirkan dengan semua tim, dengan semua orang, nak kongsi dengan semua orang yang kita alhamdulillah pagi ni saya bangun dalam keadaan saya sihat dan saya bertenaga, bersemangat, dan pentingnya untuk pesanan lah untuk FBO juga semua, penting kita sendiri sebagai forever business owner, kita kena try kita punya produk. Sometimes orang nampak sebab result yang terbaik adalah diri kita. Kita mau sharing dengan orang tentang produk, ialah first impression ialah diri kita. Kalau orang nampak kita sehat, orang nampak kita bertenaga, orang mesti akan mau beli. Dan kalau kita kita mau luaskan lagi rangkaian kita, kukuhkan rangkaian kita, ialah kita kena bagi orang nampak yang kita ni berjaya. Jadi first ialah diri kita sendiri. Kalau orang tolak tak apa, next, teruskan cari yang lain. Jangan kita block kita punya minda ni. So alhamdulillah saya sangat syukur yang mana sejak beberapa bulan yang lepas setiap hari saya fokus bina kita punya minda ni. Alhamdulillah sekarang tak ada siapa boleh block saya. Kalau ada orang cakap ustazah barangmu macam ni, saya kata itu kau punya fikir. Aku tak kisah, aku tak peduli apa kau cakap. Yang aku tahu produk aku yang terbaik, kita orang punya marketing ni yang terbaik. So sini saya nak kongsi dengan semua, kita kena yakin lah ya. Kena yakin sebagai seorang FBO, kita kena yakin dengan kita punya produk, kita kena yakin dengan kita punya marketing. Kalau kita menyampaikan dengan tidak yakin pun, orang akan insecure dengan kita. Orang nak join kita, nak beli kita punya produk, orang akan takut. Orang akan, dia sendiri pun teragak-agak dengan produknya. Macam manalah aku nanti ni dia nak bantu masalah aku. Okey, itu dari segi kita punya keyakinan. Dan kedua ialah 3S tu lah, sharing, servicing, sponsoring tu yang penting sangat ialah bila kita service dengan customer kita. Kalau dia dah beli, make sure kita bukan sekadar mau menjual, kita mau betul-betul bantu selesaikan dia punya masalah. Sebab bisnes yang berjaya ialah bisnes yang benar-benar betul-betul boleh bantu selesaikan masalah customer. Kalau kita ni dapat bantu selesaikan masalah customer, jangan worry lah, jangan risau lah pasal duit. Duit dengan sendirinya akan datang. So alhamdulillah Sifu, itu saja yang saya nak share pagi ni. Terima kasih Sifu bagi saya sharing. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okay, thank you. So you nampak ada point you nampak point dari Fatimah. First bila orang cakap apa macam-macam yang negatif, kita kena kena ingat itu cerita kata yang pekak. Kita tak nak dengar benda ini, kita teruskan perjuangan. Because kita yakin. Because kita yakin. Itu yang sangat penting, dan juga kita kena present dengan confident. Ini adalah satu konsep sikap yang amat betul. Okay, very good. Thank you Fatimah for your sharing. So next kita ada Fatahia. Fatahia ada. Yes. Ada. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi. Saya baru juga kat sini tapi dah sharing yang ketiga rasanya. Berjumpa Syifu semua. Okay, alhamdulillah saya nak sharing hari ni. Yang pertama saya rasa sihat dengan minum aloe vera, dan yang kedua saya rasa bahagia dapat tolong mak saya sihat, dapat tolong ayah saya sihat. And baru-baru ni anak saya dia kena belah jari kat tengah ni. Anak baby umur setahun. Kena belah jari, terbelah, and macam di situ keluar, dan bila nak pergi hospital, doktor kata nak kena jahit. Bila dah nak tunggu kena jahit, doktor kata kena x-ray sebab takut jari dia patah. Bila dah nak, tapi baby umur setahun mana tidur diam sakit nangis. Lepas tu last sekali pergi hospital pukul 10, balik sampai pukul 4, doktor hanya bagi ubat sapu saja.
Lepas tu doktor kata, saya tanya lagi, so ubat sapu, baby umur setahun, sapu dekat jari. Mesti dia akan isap jari dia, betul tak? Lepas tu doktor kata, oh tak boleh bagi dia makan ubat tu, nanti ni, betul. Oh that's mean, habis tu bila nak sembuh, bubuh time dia tidur saja. Lepas tu saya baru ingat, oh kita ada aloe vera jelly. So saya buat aloe vera jelly dan alhamdulillah seminggu saja dah tangan dia okey. Ya Allah, rasa macam anak sendiri dah datang kan. Ya Allah, rasa seronok. Saya insyaAllah in making video of my son, of my daughter, dia punya tangan luka dia. And then itu saya dan yang paling best sekali, saya selama ni duk fight seorang-seorang. Dan insyaAllah saya akan jumpa seorang fighter. InsyaAllah Sabtu ni saya akan jumpa fighter dan insyaAllah going to be F2D on the way this year. InsyaAllah, amin. Okay, itu saja. Thank you. Okay, thank you. Thank you for the very good testimony sharing. Okay. So next kita ada Ustaz Zubair. Ya, Sifu. Yes, morning. Good morning. Pagi. Pagi. Assalamualaikum semua. Baik, saya doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah hendaknya. Dan Sifu juga moga sentiasa terus bersemangat bantu kami ambilkan makanan dari dalam reban bagi sama kami di luar ni. Okey, Sifu. Baik. So pertama sekali saya bersyukur alhamdulillah masih kita dapat bernafas dan dapat hidup lagi alhamdulillah, dan kita kata semangat tu masih masya-Allah masih berkobar-kobar lagi untuk meneruskan perjuangan untuk capai jadi manager ni. Dan alhamdulillah juga syukur sebab dah ada 2 orang VIP join, kemudian 1 orang tu dia dah siap dia punya downline dia lagi akan daftar lagi insya-Allah. Jadi alhamdulillah beranak dalam keadaan dia pun dah beranak dah. Jadi okey. So hari ini satu saya mau share sikit ialah dia punya point dia trust the process. Okey. Trust the process. Okey, kita business ni umpama macam kita bina rumah. Okey. Macam kita bina rumah ataupun kita bina bangunan. Okey. Pertama sekali untuk bina rumah, bina bangunan tidak dapat dalam masa 1 malam, 1 hari. Okey. Lagi besar melainkan kalau kita nak buat rumah ayam, rumah kucing mungkin boleh siap 1 hari. Tapi kalau rumah kita nak buat bangunan memang kena makan masa. Okey, itu satu. Dia perlukan masa. And then kedua, sesi ataupun dalam tempoh pembinaan tadi kita akan lihat betapa kotornya, betapa semaknya, betapa serabutnya keadaan tempat pembinaan tadi. Okey? Dan memang itulah hakikatnya kita bila mana kita nak membina satu-satu bisnes, memang kita akan ada hempas pulas, korban sana, korban sini. Kita kata tak indahlah dia punya perjalanan. Ada pahitnya. Ada pahitnya. Tapi insya-Allah yakinlah, kita trust the process, kita yakin, kita percaya setiap masa yang berlalu ini akan memberi pengalaman, pengajaran kepada kita dan inilah akan mengindahkan penghujungnya nanti insya-Allah. So trust the process dan dalam masa yang sama jangan trust the process tapi dalam masa yang sama kena fokus dan committed. Jangan trust the process duduk diam memang tak dapat apa-apa juga. Okay, no action. Okay. Jadi kena ada action, trust the process insya-Allah. Sampai masanya kita akan dapat keindahan bisnes yang kita sedang bina ni insya-Allah. Gitu saja Sifu, insya-Allah sharing saya pagi ini. Saya daripada Aziat Academy insya-Allah. Saya doakan semua rakan-rakan terus maju, mana yang akan nak capai manager mudah-mudahan dapat capai manager, mana yang dah sampai manager nak dapat CBM mudah-mudahan dapat CBM insya-Allah. Saya doakan semua insya-Allah. Assalamualaikum. Okay, thank you Ustaz. Okay. Ya, sebenarnya semua cabaran itu buat kita semakin kuat. Jangan lupa, kalau tak ada cabaran kita tak kuat pun. Okay, so itu yang penting. Okay, thank you Ustaz punya sharing. So next kita ada Rawani. Yes, our new CBM. Okay, good morning Sifu. I'm so happy and grateful today. I finally made it to CBM level 1. Okay, syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada hanya Allah saja yang tahu siapa yang banyak terlibat dalam perjuangan saya di Forever Living Product selama 4 tahun. Daripada tahun 2016. Okey, saya untuk orang yang kita baru kenal saya Rawani Razali. Asalnya saya join Forever sebab
upline saya, dia tegur saya dekat Telegram. Hai Kak Rawani, apa khabar? How are you? Dia tegur macam tu je. Lepas tu pada masa tu sebenarnya Kak Wani tengah menjaga anak di hospital kerana anak Kak Wani yang nombor 2, lelaki umur 8 tahun masa tu diagnose dengan kanser darah. Ya. Jadi tengah tunggu dia lah, nak kemo lah, nak buat apa lah kan. Tengah dalam keadaan yang tak best, dalam keadaan yang sedih, keras apa semualah. Tapi alhamdulillah ada makhluk yang Allah hantar untuk tolong kita. Lepas tu dia dengan cerianya dengan cerianya dia tegur. And then kawan ni memang kenal dia lah kan. So and then kita berbual sikit and then tanya dia buat apa sekarang. Kawan ni yang start tanya dia buat apa sekarang. So dia kata, oh saya jual aloe vera kak. Aloe vera ni bagus kak. Saya jual dia makanan kesihatan. Sekejap je saya jual dah dapat RM200. Jadi saya macam, oh ya, bagusnya dia ni kan. Dia very excited and very happy to share. Jadi teruslah. And then the best part is testimoni pertama yang dia share is testimoni cancer. Jadi kawan ni terus macam terbeliak mata sebab video tau. Sebab video testimoni. And apa yang dia cakap ialah so far ada banyak produk yang claim boleh sembuh kanser, tapi the only one yang saya jumpa video testimoni is from Forever. Itulah upline Kak Wani cakap pada pertama kali dia share pasal Forever dekat Kak Wani dan dia tak tahu pun anak Kak Wani masa tu tengah kanser. Okay, jadi Kak Wani pun teruslah join. 2016 tu memang asal nak bagi anak makan produk. Okay, Kak Wani study sendiri betapa bagusnya produk Forever ni untuk fight cancer. Jadi bila kita study sendiri memang kita yakinlah, okay? Kena rajin study. Jadi alhamdulillah asalnya nak bagi anak makan produk, nak dia sihat, sembuh. Tapi pada masa yang sama Kak Wani just nak RM500 saja sebab nak beli produk untuk anak pakai duit orang. Kan sebab Kak Wani dah tak kerja tau masa tu. Jadi kita tak adalah nak guna saving kita kan. Saving kita nak pakai benda lain. Jadi lebih baik aku buat aku dah VIP. Lebih baik aku meniaga sikit dapat RM500 jadilah nak beli produk untuk Syauqi. Tapi itulah alhamdulillah ditemukan dengan CBM Hamizah Hamdan sebab Ablan jauh dekat KL. Jadi yang paling dekat Sifu Hamizah Hamdan. Itulah kan VIP je terus jumpa dia, kak macam mana nak bisnes. Tapi asalnya macam mana nak pergi jumpa dia tu ialah kerana husband cakap kalau nak buat bisnes Forever. Sebab sebelum tu ada kawan datang rumah ajak buat bisnes H.O. Dan husband dengar presentation dia tau. Walaupun Kak Wani tak faham sangat tapi fahamlah sikit-sikit. Tapi bila husband nampak Kak Wani dah join Forever, dah guna produk, dia kata okay kalau nak buat bisnes Forever. Ini bagus. Packaging dia first class. Jadi Kak Wani pun oh ya ke? Okay. Terus telefon Kak Miza, telefon and then cakap saya nak belajar buat bisnes. Jadi April 2016 lah bermulanya Kak Wani berjuang di Forever. Buat 5 cc dalam keadaan yang tak best. Kalau korang rasa korang sedang berada dalam keadaan yang tak best kan. Tapi sebenarnya Kak Wani pada masa tu dengan jaga anak kena kemo. Kemo ni bukannya setakat masuk ubat, duduk diam-diam. Bukan tau. Sangat tough perjalanan dia. Dua-dua tough. Anak tough, mak bapak pun tough. Orang sekeliling pun tough. Kak Miza pun dia tengok anak kita pun dia pun nak menangis tengok anak kita kan. Tapi itulah macam Ustaz Zubir kata tadi ada hempas pulas, ada pengorbanan. Tapi kena teruskan sebab Kak Wani nampak Kak Wani dengan husband memang nampak Forever boleh bagi sesuatu dekat kami yang paling best bagi duit lah kan. Okay. And then jadi pada masa and then lepas tu arwah mak pun tak sihat, arwah mak pun Kak Wani jaga arwah mak kat hospital. Sambil walaupun jaga arwah mak kat hospital tapi still juga pegang 5 cc, masa tu pegang 25 cc. Ya, and then arwah mak meninggal tapi Kak Wani still juga 5 cc. Kan sebab yalah yang dah meninggal lah. Yang kita ni yang hidup ni kenapa nak terikut-ikut kan? Kita buat je lah, kita buat Forever sebab kita ada matlamat kat Forever. Jadi sejak tahun 2018 Kak Wani dah fight for F2D.
Sejak 2018 dan alhamdulillah akhirnya kau ni dapat dalam masa PKP hari tu kan. Jadi nampak tak bila kita tahu apa kita nak dapat kat Forever, kita yakin and then trust the process macam Ustaz Zubir cakap juga tadi, insya-Allah kita akan buat Forever ni dengan happy walau apa pun. Cabaran tu bukanlah setakat cabaran rejection tu kau ni tak heran langsung sebab sebab dah kena cabaran yang lagi besar kan. Pernah kena kecam dengan pseudoscience watch. Itu pun sama. Kau ni buat tak tahu je. Dia kecam kau ni masa tu happy sebab kau ni tahu oh ini mesti Allah nak bagi rezeki Eagle Manager Retreat Dallas. Memang dapat. Itulah kita kena twist kita punya mind kan. Kalau ada cabaran itu maknanya Allah nak bagi rezeki lagi besar. Macam Sifu pun cakap satu susah ada dua kali senang. Macam tu memang betul. Kita Islam ni lagi kena percaya kan. Okey, lepas tu and then juga apa yang tadi dan kau ni dapat semangat daripada BO dinner. Sifu sangat-sangat best BO dinner tu. Saya pernah down tapi disebabkan pergi BO dinner saya memang terus nak memecut juga. Okay. And then Kak Wani juga tulis kesyukuran setiap hari. Kak Wani ada satu buku yang menulis kesyukuran setiap hari. Macam ni Kak Wani tulis buku penuh kesyukuran. Nampak? Setiap hari tulis kesyukuran. Kesyukuran dalam hidup dan kesyukuran dalam forever daripada kesyukuran dalam hidup daripada kita kecil sampai kita besar. Okay, and then kesyukuran dalam forever. Sebab ramai orang dia tak bersyukur jumpa forever ni. Jadi dia senang-senang je nak belah. Kan? Ngada-ngada je lebih. Jangan ngada-ngada lah. Semua dah tua bukannya muda pun. Bukan budak kecil kan. Okay, dan last sekali kau ni nak habiskan sharing ni apa ke tadi awak lupa pula dah. Okay, apa tadi? Itulah jadi kita again walaupun kita dalam keadaan tak best, kita fight, kita teruskan, kita pegang matlamat kita kan. InsyaAllah dapatlah capai apa yang kita nak dan dalam masa kita kejar F2D tu walaupun kita tak CBM lagi tapi kita dapat local trip, kita dapat duit dan kita dapat Eagle Manager Retreat. Itu yang bestnya sistem Forever ni. Kau buatlah macam mana pun kau memang akan dapat juga. Okay. So itulah sharing kau ni yang yang sedikit ni kan pengalaman yang baru 4 tahun ni tapi alhamdulillah syukur alhamdulillah terima kasih atas semuanya dan terima kasih kepada suami Kak Wani yang terlalu support Kak Wani. Terlalu support Kak Wani buat. Dia very very helpful, very very supportive untuk Kak Wani berjaya kat Forever. Okay, minta maaf lama sikit hari ni. Okay, thank you. Okay. So you orang nampak kadang-kala orang yang sponsor kita masuk Forever, dia adalah sponsor kita tapi dia tak semesti adalah upline kita yang betul-betul boleh berjuang bersama kita, okay? Tapi walau macam mana pun kita kena ucapkan terima kasih kepada mereka yang bawa kita masuk dan kita juga kena ingat ini bisnes adalah buat untuk kita sendiri, bukan buat untuk sponsor atau upline kita. Itu sebab ini adalah satu you buat ini bisnes tak perlu tengok siapa-siapa. You sendiri yang ada niat nak berjaya, you pasti akan berjaya, okay? So kita thank you Rawani punya sharing. So next kita ada Kak Laila. Yes, Kak Laila. Okay, terima kasih. Yes. Alhamdulillah. Memang duk tunggu ni Sifu. Terima kasih banyak Sifu. Terima kasih. Alhamdulillah pagi ini macam biasa saya syukur kerana diberi nafas dan nyawa oleh Allah untuk meneruskan kehidupan bersama keluarga, bersama rakan-rakan kongsi Forever dan dapat join Forever Tepayaki pagi ini. Siapa yang belum kenal lagi, saya perkenalkan, saya Laila Niza binti Akub, Kak Laila ya, boleh panggil Kak Laila. Saya berasal daripada Perlis, tinggal dan menetap di Kuala Lumpur. Umur 59 tahun. Kalau yang masih muda tu baru join ya, jangan jangan jadikan alasan umur muda ke umur tua ke untuk join. Terus Kak Laila masih boleh bertahan sampai sekarang daripada 2014 join Forever. Alhamdulillah. Dan Kak Laila memang boleh apa orang panggil, boleh sahkan, boleh iktiraf lah ya, boleh nak kata iktiraf lah ya. Forever is the best business networking on earth lah ya. Seperti mana yang kita pernah baca, pernah tengok buku The Most Beautiful Business on Earth, di sinilah Forever. Dan cuma kadang-kadang tu rasa jugalah Sifu kita terkilan bila
tengok kawan-kawan, kita dah promote produk, kita dah promote Forever Living business tapi dia masih lagi buat join jual minyak urut lah, minyak jual tudung lah. Cuma kita boleh berdoa agar suatu hari nanti dia akan terima Forever Living sebagai satu bisnes untuk dia orang sendirilah. Sebab kita pun nak bantu dia orang dapat macam mana saya dapat kan. Dan saya dulu pernah bekerja makan gaji 33 tahun ya, makan gaji dengan orang kata gaji itu Masya Allah, bukanlah kata kita tak bersyukur tapi kita bersyukur, tapi Alhamdulillah bila kita jumpa Forever Living product ni memang agak pegang betul-betul lah. Ya, syukur apa yang kita rasa nak beli tu kita dah mampu belilah walaupun tak capai income seperti mana yang leader-leader top leader kita sekarang ni kan, tapi saya bersyukur saya dapat merasa nikmat income dan juga nikmat menambah pahala di Forever Living berbanding dengan masa saya kerja makan gaji dulu. Okey. Kemudian lagi satu berita, yang lagi satu gembiranya ialah apabila downline saya Datuk macam biasa, lagi lama kita bertahan di Forever, akhirnya lama kelamaan kawan-kawan kita yang sebelum ni hanya tengok dan melihat atau yang masuk jadi ahli dulu, yang join tapi tak buat, tak bergerak, tapi sekarang dia orang dah mula balik buka mata dan dia dah mula ikut. Cuma penat sikit Datuk sebab kita kena ulang repeat balik. Selain daripada kita ajak mereka join teppanyaki, join meeting, join training, banyak benda yang kita kena explain, repeat balik benda-benda yang dia orang tertinggal. Ni seolah-olah kita bagi ilmu ni kepada orang yang baru join lah ya, sedangkan dia orang dah lama join. Tapi tak apa, cuma saya nak bagi tahu kat sini bahawa walaupun jika adalah downline kita yang tak buat ataupun tidur lama, kita jangan putus asa, teruskan juga. Kita sendiri yang kena kuat ya, kita sendiri yang kena kuat, kita teruskan, insya-Allah suatu hari nanti dia akan balik cari kita. Dan banyak customer Kak Lela juga yang dah lama tak beli barang ya, kita ingatkan dia dah tukar beli produk, tak tahulah, mungkin dia dah tukar beli produk lain, tapi akhirnya bila dia tengok kita masih berterusan buat Forever, kita masih promote produk Forever, dia akan cari kita balik. Dia akan cari balik untuk repeat order. Okey, dan yang satu lagi berita hari ni, anak saya sendiri, anak saya yang baru bernikah baru ni, tak tahulah tiba-tiba dia terbuka hati Datuk, saya suruh dia join tengok program malam tadi. Kelas sistem kita malam tadi kan dengan PCM ENA, jadi dia tengok dan pagi ni dia dah bersemangat dah nak pergi cari buku, nak buat Forever. Sebenarnya saya dah VIP kan dia dah, sebab saya anak-anak saya semua saya VIP kan Datuk, sampai yang bongsu pun saya VIP kan, sebab saya nak one day suatu hari nanti kalau saya tak ada pun mereka lah yang akan meneruskan business Forever ni selagi dunia tak kiamat lah, selagi dunia tak kiamat. Jadi anak saya 5 orang, 5 tu saya dah VIP, yang sebelum pun dah jadi manager ya. Yang macam itulah. Kita bantu tak dapat bantu mak bapak sebab mak bapak pun dah tak ada. Kita bantu anak-anak juga dulu ya, bantu anak-anak. Okey, dan lagi satu saya tak sangka lah ya, dalam tempoh pandemik ni, dalam tempoh PKP ni saya dapat capai insentif Forever to Drive. Tak sangka Datuk ya, dalam tempoh PKP, dalam tempoh kita pergerakan terhad dengan macam-macam cubaan, dugaan lah, ujian, cabaran, tapi berjaya capai F2D, maknanya semangat kena kuat lah ya, walaupun lambat macam kura-kura Datuk cakap macam cerita anak dengan kura-kura, tapi kami masih lagi di Forever ya, lambat tapi kita sampai ke kita nak sampai ke garisan penamat dengan berjaya ya, dengan cemerlang insya-Allah. Saya ingat itu saja Datuk, saya sharing saya hari ini. Saya doakan anda semua berjaya yang join meeting pagi ni, dan doakan juga untuk Kak Laila sama-sama berjaya di Forever. Jumpa anda di puncak kejayaan. Bye. Assalamualaikum. Okay, thank you. Wah, bagus sharing Kak Laila, sangat panas. Okay, bakar. Okay, good. Thank you for your sharing. So next kita ada Raja Nomazni. Ada tak? Ya, buka, tak dengar. Buka suara.
Boleh? Okey. Okey. Baik. Boleh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Okey, alhamdulillah. Happy sebab dapat buat sharing pagi ni. Okey, sebab kalau tempayaki Isnin dengan Rabu memang queue untuk masuk buat sharing tu memang sangat-sangat ni lah. Macam minggu lepas pun saya cuba juga angkat tangan tapi tak tersebut nama. Tapi hari ni alhamdulillah Allah bagi peluang untuk saya buat sharing. Okey, saya nak bersyukur sebab saya dipertemukan dengan Forever ni sebab saya selalu minta dengan Allah supaya saya sangat touching sebab saya sangat susah, saya struggle dalam hidup. Dan sampai sekarang walaupun 7 tahun saya buat bisnes tapi Allah belum bagi lagi saya kejayaan yang betul-betul kejayaan lah kan. Tapi alhamdulillah sebab saya kenal Forever ni melalui mak saya. Dan alhamdulillah untuk bisnes Forever ni mak saya memang fully support. Walaupun saya belum lagi dapat income yang besar dalam Forever tapi setiap hari mak saya akan message tanya progress saya dalam bisnes. So saya memang bersyukur bertemu dengan platform Forever ni sebab saya memang sangat-sangat minta dengan Allah supaya Allah temukan saya dengan satu bisnes yang betul-betul boleh bawa keberkatan dalam hidup saya kan. Sebab dalam hidup kita ni Sifu, nak dapatkan rezeki yang halal tu sangat mudah. Tapi nak dapatkan keberkatan dalam rezeki tu sangat susah tau Sifu. Saya dah 7 tahun dalam bisnes, saya dah jumpa macam-macam bisnes. Bermula dengan MLM. Dan saya tahu kenapa Allah tak letak saya lama dalam bisnes tu. Sebab bila saya duduk dalam Forever ni baru saya nampak kenapa Allah tak letak lama saya dalam bisnes tu. Kan macam contoh sebelum ni saya buat bisnes yang menggunakan sistem point. So saya memang daripada mula-mula masuk tu pun saya dah rasa macam ada something yang tak kena dengan sistem tu kan. Sebab memang saya rasa macam ada macam ada benda yang tidak adil. Dan lepas tu saya buat juga bisnes yang menggunakan sistem pairing. Yes, masa mula-mula tu memang result dia memang naik. Tapi untuk kekal sustain dalam tu memang sangat-sangat susah. Dan bila saya bertemu dengan Forever, benda yang paling saya rasa macam wow. Bila saya tahu Sifu orang yang paling lama dalam bisnes ni. Sebab dalam bisnes MLM ni Sifu, nak dapat orang yang betul-betul lama dalam sistem sangat susah Sifu. Biasanya mereka hanya orang kata kalau akan berada dalam satu bisnes MLM paling lama 10 tahun Sifu dia boleh sustain. Tapi bila saya dengar Sifu dalam Forever ni dah 24 tahun kan Sifu tu tak 24 tahun dah Sifu ni bilang. So saya memang rasa macam wow. Mana lagi ada bisnes yang boleh ada orang yang boleh duduk lama dalam MLM. Sebab MLM ni yang buat orang rasa macam tertipu because of orang yang kat dalam tu sendiri. Kan sistem tu sebenarnya dah bagus tapi orang yang kat dalam tu sendiri yang membuatkan sistem tu jadi hina dan buruk di mata orang lain kan. So cabaran saya sekarang Sifu, saya ni kiranya saya punya lingkungan circle saya adalah daripada mereka yang gagal dalam MLM. Kan so cabaran saya ni bila saya nak masuk balik dalam dunia MLM ni memang saya kena betulkan mindsetting benda yang saya nak kena share tu untuk membuka balik minda orang supaya nampak bahawa tak semuanya MLM tu adalah busuk kan, benda yang busuk. So sebenarnya bukan dalam MLM je sebenarnya yang mengayakan orang atas tau Sifu. Sebab saya pernah buat bisnes yang menggunakan sistem agent stockist. Contoh saya ambil sistem agent stockist. Yang kaya adalah founder. Kan? Kita yang bawah ni yang berangkat jadi sale tapi yang pakai BMW dulu siapa? Founder kan? So yang saya nampak memang Forever ni satu bisnes yang sangat telus, sangat adil. Dan semalam saya sangat-sangat terbuka minda Sifu yang buat saya excited bila CBM Ina. Saya nak memang berterima kasih pada CBM Ina untuk kelas malam sebab dia sangat membuka minda saya tentang 5 sisi. Sebelum ni orang bercerita tentang 5 sisi kan, tapi bila CBM Ina dia terang detail berkenaan dengan
5 sisi tu Sifu. Sebelum ni kita tahu kan Sifu, kita hanya tahu okey itu tiket untuk sampai kejayaan, tiket sampai kejayaan. Tapi bila CBM Ina dia rungkaikan apa yang kita akan dapat daripada pelaksanaan 5 sisi tu, saya rasa ya Allah, masya-Allah, patutlah kenapa ramai kita punya walaupun orang baru dia punya income besar. Dan lagi satu Sifu yang saya nampak sistem Forever ni sangat telus. Sangat. Sebab tu bila sebelum ni saya terpengaruh juga dengan apa yang satu page yang mengatakan kita ni Forever ni business scam kan. Tapi itulah saya kata bila kita tak duduk sendiri dalam kita dunia tu, kita tak tahu. Kita hanya dengar apa orang cakap kan. Yang yang negatif-negatif je. Tapi bila kita duduk dalam circle tu sendiri, kita orang tu kata tak kenal maka tak cerita kan. So pada saya bila saya duduk dalam circle ni, memang saya rasa masya-Allah memang sangat-sangat orang kata rezeki yang kau dapat tu memang betul-betul berkat lah Sifu. Sebab dia tak ada menindas orang lain Sifu. Kan? So lagi satu yang saya buat, saya memang respect saya punya leader. Dia memang leader yang walk the talk Sifu. Saya harap saya pun akan boleh jadi macam dia. Sebab walaupun dia dah income besar kan, Yusida Osman, walaupun dia dah income besar tapi dia tetap juga hadir dalam setiap kelas yang ni. So memang saya nampak dia memang menunjukkan contoh yang terbaik pada downline dia. So memang saya respect dan saya sendiri pun tengok Forever ni orang kata leader-leader dia memang leader yang berkualiti. Bukan sekadar mengajar untuk mencari kekayaan di dunia, tapi dia bagi yang untuk akhirat juga. Okey, itu saja. Wah. Yes. Ini sangat hebat You cerita akan jadi satu senjata kamu pada satu hari nanti. Bila you ada achievement yang besar, you kena sentiasa ingat. Ini adalah satu aset tau. You jangan pandang ini benda yang tak baik. Macam Sifu Sifu sudah tengok 50 MLM company. Ke-51 baru Sifu jumpa Forever dan Sifu buat sampai 24 tahun. Itu pun satu cerita yang jadi senjata Sifu. Kalau tanpa ini 50 buah MLM yang Sifu pernah kaji, Sifu takkan jadi satu pakar dalam MLM. So you kena bersyukur because you ada pengalaman 7 tahun dalam bisnes. So thank you for your sharing. So next kita ada Nick Abdul Hakim. Nick Abdul Hakim. Ya, saya Sifu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Jadi ini merupakan kali ketiga saya di Teppanyaki lah. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Raja, Puan dan leader-leader yang telah present sebentar tadi. Dan sahaja cerita ni memang saya akan ingat dan saya akan ceritakan kepada kawan-kawan saya lah, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya nak sharing tentang satu perkara yang diajarkan oleh Sifu saya, Maulana Zamzam. Dia ajar apa dia? Dia ajar pada saya ilmu leverage. Jadi pada hari ini saya telah meleveragekan dia. Caranya saya tapau roti canai, saya datang ke rumah dia, saya buka roti canai, kami makan sama-sama. Bersama dengan roti canai itu saya bawa sekali masalah dan isu-isu supaya Sifu saya selesaikan. Jadi di antara perkongsian yang saya dapat, dinasihatkan kepada saya, ini mungkin kawan-kawan yang baru-baru join macam saya, mungkin kawan-kawan yang baru join boleh ambil ilmu ni lah ataupun tips yang Maulana Zamzam kongsikan kepada saya lah. Dia cakap pada pagi tadi, dia kata 3 perkara kamu kena ada. Sebagai orang baru, 3 perkara kamu kena jaga. Yang pertama attitude. Attitude ni maksudnya kita kena jaga sentiasa join circle yang positif dan avoid negativity. Buatlah macam mana sekalipun, bila ada masalah, ada isu, jangan terpengaruh, tapi carilah kita punya upline untuk bertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kena sentiasa upgrade performance. Maksudnya apa dia? Kita punya productivity. Dan jangan pasif. Kalau kita nampak sahabat-sahabat yang kesusahan, tanya khabar, cerita, sharing dan sebagainya. Dan yang kedua, kita kena
sentiasa ada improvement. Iaitu kita kena improvise diri kita. Sifu saya cakap, buatlah apa-apa pun, kena sentiasa upgrade diri kita. Contohnya dari segi ilmu. Ilmu, macam saya tak ada ilmu langsung dalam perniagaan, tapi bila saya join benda ini, ramai sahabat-sahabat boleh bantu saya. Dia ajar saya ilmu perniagaan. Macam mana nak hadapi rejection, objection. Macam mana nak bermuamalah dengan kawan. Bermuamalah ni maksudnya nak berhubungan sesama manusia. Macam mana kita nak jaga hati mereka. Macam mana kita nak berkawan dengan mereka. Ini apa yang diajar oleh saya lah. Itu 3 perkara yang Maulana Zamzam kongsikan kepada saya. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, saya minta semua yang ada dalam grup ni sebut, saya doakan Nik Hakim berjaya menjadi jutawan pada akhir tahun 2020. InsyaAllah. Itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Thank you. So kita ada 300 lebih orang, kita sama-sama berdoa bagi Nik Abdul Hakim, okay? Supaya dia boleh capai dia punya impian, okay? So thank you. So next kita ada Nohayati. Ada Nohayati? Ya, ada Sifu. Okay. Okay, teruskan. Hai. Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Sifu. Pagi. First of all, I nak share. I kenal Forever tahun 2018. I punya leader is Yusrida Osman. I was Agnes, bekas staff nurse ya. I dah berhenti kerja 8 tahun dan duduk rumah lah jaga anak-anak. Mula-mula I join Forever sebab I nak guna untuk kesihatan. Alhamdulillah tahun ni 6 bulan saya sakit on wheelchair, tak bangun, tapi I teruskan juga amalkan produk Forever. I amalkan AVG, Arctic Sea, B Propolis dan juga B Pollen consistently. I punya pre-diabetic, gula dalam badan I semakin back to normal, alhamdulillah. Then I punya bacaan kolesterol pun makin menurun daripada before this was 6 tinggi, very high, and now alhamdulillah konsisten dengan produk Forever and juga ubat kolesterol yang doktor bagi. My cholesterol level turun daripada 6 kepada 3 sahaja. That was last September I punya blood test result. So bila I makan produk ni bagus, I share dengan my family member because family member I, because my father and mother memang ada history of diabetes, heart problem and juga high cholesterol. So bila I dah makan good for me and I share with my brother, my sister and all my siblings, alhamdulillah my brother which is diagnosed with chronic diabetes, dah 2 bulan dia amalkan set untuk diabetik which is I bagi dia AVG, Arctic Sea and B Propolis. Alhamdulillah result untuk diabetik dia daripada reading double digit which is above 30 and now dah turun kepada 8 dan 9. Which is really amazing dan I rasa bersyukur sebab bukan saja I sihat but then my sibling also sihat. Okay, itu saja Sifu. I'm very grateful sebab I dapat berkenalan dengan produk Forever ni and I thankful to my leader Yusrida Osman yang selalu bagi semangat dekat I daripada mula this year I sakit sampai I bangkit semula untuk sama-sama berjuang and pray for me. Bulan ni I nak cukupkan 5 cc sikit saja lagi and I will maintain until end of December. So wish me I boleh naik manager hujung bulan 12 ni. Okay. Itu saja Syifu. Thank you so much. Okay, so kita semua
kita semua doakan untuk Nur Hayati untuk capai manager hujung tahun ini. So Sifu buka 2 orang lagi because Sifu ada masa Sifu nak share sudah janji nak mau sharing, Sifu kena share juga. So next kita ada Jackie. Mai Jackie. So very good morning. Yes, everybody. Forever eager. Millionaire and millionaire. Apa khabar? So pertama bersyukur kenapa? Bersyukur kepada Tuhan bagi sihat, lepas tu bahagia dan penuh dengan semangat. Tadi I memang dengar memang sangat bagus sharing dari beberapa leader lah. Memang Jack Ma ada bagi tahu. Actually kalau kita tolong dengan selamatkan settlekan masalah syarikat, kita akan jadi sangat kaya. So itu duit dia akan kerja dengan kita. So semalam I ada satu sangat special case I nak sharing dengan kat sini. Dia actually dia share dengan I, dia lepas makan aloe vera cuma 4 botol aloe vera dan Artixi 2 botol 3 botol saja. Dan kaki dia semua keluar warna merah. Dia ada rasa sangat sensitif lah. Lepas tu I tanya, you ada apa? Dia baru umur 47 saja. Dia bagi I tahu so kalau yang you customer dia lepas makan dia ada kita panggil tindak balas you jangan takut. Jangan takut lepas tu zoofobia. No, you mesti nak tanya sebab biasa itu customer dia akan bagi tahu I tak ada sakit, I tak ada sakit. Actually tak ada seorang mak aku dia ada sakitnya. So you jangan takut. What you need to do, kita nak jadi stay calm. Dan lepas tu you nak jadi mula tanya so I mula tanya you ada kerja kat tempat yang sangat kotor tak ada. So you ada kerja kat tempat chemical tak ada. Lepas tu I kerja sebagai dengan computer IT people ni. So lepas tu you pernah ada apa tak? So dia cakap tak ada, apa pun tak ada. So lupa I tanya lagi. Dia share dengan I umur 42 dia pergi buat gym, lepas tu dia punya saluran darah pecah. Saluran darah pecah dan lepas tu doktor masuk banyak bills masuk pada bagi dia for operation. Umur 42 saja. Lepas tu last bulan ini bulan 2 atau bulan 3 dia ada masalah dengan apa? Sleep disc. Sleep disc 2 tempat. Pertama adalah kat leher. C4, C6. Dan lepas tu dia ada masalah dengan sleep disc dan L7 dan L8. So I tanya dia, you kenapa ada banyak umur 47 saja? Banyak masalah. So dia sharing idea sudah kerja kat IT selama 25 tahun. So nampak tak? Dia share dengan idea next week dia nak pergi buat cataract. So kat luar ada banyak orang dia buat dengan kerja atau buat bisnes tapi dia ambil kesihatan dia Sifu selalu bagi tahu. Ambil kesihatan untuk tukar rezeki balik. Masa kalau dia sudah jatuh sakit, dia nak ambil duit dia beli kesihatan balik. So ini masalah sangat-sangat serius. So I tanya dia, so sekarang you buat apa? So doktor cakap sleep disc ini memang tak boleh cure. So dia nak masuk banyak. Dia masuk banyak ubat. 5 bulan ini dia masuk banyak-banyak ubat. So I bagi tahu, I sudah dapat tahu, what happened to you? Sebab you sudah masuk banyak antibiotik. Tak I share dengan dia, Panadol biasa saja masuk ke dalam badan, nak 7 tahun baru boleh keluar badan. So dia masuk banyak. That's why dia makan produk itu tindak balas. So apa I share dengan dia? I bagi tahu, you mesti nak buat clean line. So that's why I bagi tahu sangat-sangat bagus. That's why Forever Living dia memang boleh tolong banyak orang. So kita mesti nak sendiri makan produk dengan ada testimonial dengan sendiri. So that's why kita boleh share dengan orang. So pertama, kedua I nak share adalah apa? Ekonomi sekarang sangat-sangat serius. Kenapa? Sebab you tengok kat sini kita semua leader kat sini ada Sifu Dato' Desmond dengan kita satu grup. Setiap hari kita dalam mesti positif. Dan mesti nak share dengan downline semua. Kalau dia join saja, immediately
besok dia mesti nak join dengan teppanyaki. Kalau dia tak join dengan teppanyaki, I bagi tahu, downline sekejap saja dia sudah putus asa. Sebab kat luar sekarang banyak negatif. So that's why kita nak masuk. Kenapa? I ada seorang student dia study kat IMU. So dia sewa bilik dengan saya. So I tanya dia, kenapa you sudah tak sewa bilik? Sebab dia bagi tahu rumah ibu bapa dia sudah tak ada duit dah untuk bagi dia pergi sekolah lagi. You tahu tak, China kita boleh miskin, kita tak makan. Kita boleh miskin, kita tak beli kereta, tak beli rumah. Tapi kita tak boleh miskin itu duit dah tak bagi anak pergi sekolah. So tak ada, biasa you tak ada tengok dia macam mana susah dia pun nak bagi anak pergi sekolah. So you tengok tak, sampai sekolah pun tak ada duit nak pergi. So ini memang adalah satu cabaran yang sangat-sangat challenge kat luar. So I sebelum lupa I nak sharing satu clean night kita mesti nak share. Last 2 days kat Ceras nearby I punya rumah saja, KL. Ada seorang perempuan dia memang balik daripada luar negara, dan lepas tu dia sebab nak kurus berat badan. Dan dia pergi satu beautician untuk keluarkan itu lemak on the spot. Nak keluar lemak, dia nak tengok on the spot untuk kurus. You tahu tak? On the spot dia buat apa? On the spot dia mati. Ya, sangat muda saja, comel, cantik, tapi sudah mati. So that's why kenapa Forever Clean Night boleh bukan tolong orang untuk slim down dan buat lemak saja. Boleh selamatkan nyawa kat luar. Sebab banyak kat luar memang I bagi tahu, banyak orang cari macam mana buang toksin, macam mana buang dengan lemak. You tengok tak ini? Duit bayar tak apa. Tapi you tengok dia punya life pun sudah bye-bye. So that's why ini memang nak share dengan kawan. Kita punya tanggungjawab sangat-sangat penting. So kita nak share dengan Forever Living dan share dengan Clean Night dengan setiap keluarga. Tanpa batasan. So dan good news bulan ini ada 2 new supervisor. So keluar dan bulan ini tahun ini end of this year ada 3 new manager akan keluar. So next year 2021 go for CBN level 3. Sila doakan saya 339 leader. Jumpa anda di puncak kejayaan. See you at the top. Okay, thank you. Okay, sekarang sini ada special lah. Sipu nampak awal lagi dia sudah nak share, tapi dia mungkin dia tak tahu angkat tangan Sipu nak bagi peluang dia share juga So Mina Kumari ada. Mina Kumari. Ada Datuk, ada. Are you here? Okay, can you share? Okay, come. Sudah marilah. Unexpected. So, I punya first sharing. Sebenarnya I pernah ikut. But because of my timing of working, I tak dapat join. Okay. First, I sangat bersyukur because I was given an opportunity to join this sharing. And actually, I dapat join sebab I ambil vacation 2 minggu. And I really wanted to use my vacation days. Okay, I nak bagi tahu. Actually, I wanted to share my feeling actually. I joined Forever 2017. It was June 8. I guna because I wanted to be user because I was having diabetic and I was on oral hypoglycemic drugs. Lepas tu, I punya reading uncontrolled. So, doktor start on insulin. Nurses ni, dia suka cucuk orang. Tapi bila orang nak cucuk dia, dia tak berani. Dia tak nak. So, I said, no, I'm not going to take. And that was the time I was exposed with my leader, Yuslida Othman. Time tu dia pun baru join. So, saya selalu tengok dia promo dia dengan dia punya combo bag. I wanted to know apa ada dalam bag tu. So, bila I tanya, dia cakap, Kak, benda ni natural products, very good. Ada aloe vera, ada ni and everything. Lepas tu dia cakap, kalau Kak jadi VIP, untung 35%. So, kita ni memang money minded. So, I was thinking, okay, it's nice. Let's give a try. Tapi sebelum I start to use, what I do, I Google first. I Google aloe vera apa dia boleh bantu saya because I'm having diabetic, it must be something rely on my diabetic. So I started to ambil. My intention was only for diabetic user. Saya tak nak buat business dan saya tak ada fikiran pun nak buat business because I feel like kalau I buat business,
But I tengok ramai kawan-kawan saya buat MLM macam tak cukup tidur, lepas tu kena kejar target, kena cari orang, lepas tu dah cari orang kaki kanan, kena cari lagi kaki kiri, kaki kanan sangat pandai buat bisnes, kaki kiri stupid tak nak buat, habis, kita tak dapat apa-apa. I'm not going to drag. Because touch wood, bukan riak, gaji saya di Saudi alhamdulillah is 5 digit. I'm earning more than 25,000 per month. Okay? So bila Yusrida bagi tahu pasal business plan and everything, unbelief, saya even hantar saya punya payslip dekat Yusrida, saya cakap dengan dia, this is my salary, I don't need any extra income. Tapi bila saya start minum aloe vera at that same time, when I went for my check-up, doktor kata, sister you tak payah ambil insulin, your reading is very good now. Okay, I tak pernah ada reading bawah daripada 20, never. My reading is always high, sometimes high, tak boleh detect. Nasib baik tak mati sebab diabetic ketoacidosis. Okay, and I feel like I'm young. That time I'm only 39 years old. Now I'm 45. Ada 3 orang anak. Okay, lepas tu, apa jadi? Bila saya ambil aloe vera, saya punya gula drop. When my gula drop and I ambil tablet, I jadi hypo. Reading akan jadi 3 ataupun 4. So, since 2018, saya tak ambil satu pun ubat diabetik. I'm drinking 1 bottle aloe vera every day without fail. Dan I tahu kalau I tak minum aloe vera, I'm dying. Okay, sehari kalau saya tak minum aloe vera pun, my reading will shoot up like 11. 11 is good for a diabetic patient, but for me, I feel like tercabar. I'm keep telling people, I'm okay, macam mana reading I boleh jadi 11. So without fail, I'm taking every day. So bila Yusrida kata, Kak, you punya sisi bila you beli barang tu banyak, tapi kenapa you tak nak buat business? So how I started to do business, sebab saya tak ada masalah duit. Believe or not, saya travel dari Saudi ke Malaysia every month macam orang travel dari Seremban ke Kuala Lumpur. Okay? And I'm traveling in a business class, not even economy class. Bukan nak tunjuk yang I have money, no. But the reason why I'm joining Forever is not because of money. This, what do you call it? Pandemic started March. I was really devastated. For someone who's going home every month, seeing their children, even for 3 days off. 1 minggu kita, nurses di sini hospital saya layak dapat 3 hari off. I take the 3 days off, habis kerja pagi, balik kerja pukul 7, pukul 10.30 flight, I balik sampai kat Malaysia next day 2 PM, stay there 2 nights, come back, work for night. This is my routine every month without fail. Okay, so money is not an issue. But now, I have money, I cannot travel. Why? I have no time. No time. You know, you rasa tercabar. You know, I always think if I have money, I can buy everything. But no, you need masa for your family. And I see that masa in Forever. That's the reason I'm started to do. I tak pernah buat 5cc. My 5cc is very poor. Tapi believe or not, from this April 2020, when I started to, actually I start to be busy because I nak lupakan yang I punya kesedihan yang tak boleh travel. So I focus in this, divert my mind. Okay, so bila I start buat, I never even know I'm starting to do 5cc every month without fail. I never even know. From 2017 until April 2020, I was comfortable with as a supervisor. Start buat 5cc April 2020, suddenly end of July, I tengok I dah jadi assistant manager. I tak fokus pun. I never know. I don't know from where these people come. Orang order, I pergi beli. Orang order, I pergi beli. Then August, I become manager. I even text dekat Yusrida. I told her I wanted to buy supplement. But suddenly, I tengok harga dia sangat berbeza. And when I check out, dia kata recognize manager. I kata, Yusrida, can you please explain what does it mean? This is how I started to be active in Forever. Trust me. There's two things are very important in life. Money, of course, but you cannot buy everything in money. Masa, I wanted to see my children grow in front of my eyes. My 11 years girl, she said, if flight is not open, can you come by ship? You know, can you sail by ship? I miss her. I saw her when she was 10 years old. It's already 9 months. Saya tak nampak. Saya tak jumpa dia orang. Video call is nothing.
believe me, this Forever Living can give you this opportunity. Thank you so much Dato for giving me the opportunity to share, and thank you so much to Yusli Omar for memperkenalkan this product to me. I'm so happy. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you. So actually ya, wah ini sangat good punya sharing ah. Wah nasib baik I nampak dia tau. I nampak dia nak share. Kalau tidak kita akan miss satu good sharing today. So sebenarnya masa sudah cukup. I nak tanya semua sini, you orang bersedia nak dengar sharing Sifu dah? Kalau you bersedia bagi Sifu yes. Give me yes. Because kita masa sudah cukup sebenarnya, okay? Because Sifu nak share ini ilmu yang sangat penting, skill set nombor 3. Wah, ramai nak dengar. Atau kita nak postpone sampai next week? Mau postpone tak? Tak mau? Okay. So thank you. Okay, thank you very much. So Sifu nak share benda ini, okay? Because in the very first lesson pada topik yang pertama, awal sekali 18 skill set, Sifu sudah share tentang serigala, betul tak? So lepas serigala, Sifu share tentang burung kakak tua, betul? So last 2 days Sifu share tentang monyet. So ini hari you orang nak dengar apa? Apa lagi you orang mau dengar? Okay, Sifu nak tahu. Ada Ayu cakap ular. Dia suka ular, I tak tahu. Ular itu bukan bab ini. Ular dia akan datang kemudian, bukan cepat sangat. Ular dia tak cepat keluar, dia mau tunggu dulu, okay? So hari ini apa Sifu nak share adalah tentang apa tau? Tentang anjing. Okay, ini anjing. Okay. So you tahu tak dekat satu padang pasir padang pasir. So itu anjing dia ada satu kumpulan tau, satu kumpulan anjing. So ini anjing dia orang suka pergi luar cari makan. Dia pergi luar cari makan. So satu hari dia orang rasa I kena merentasi ini pasal padang pasir. Dia nak cubalah tengok padang pasir boleh jumpa apalah. So dia punya kumpulan tau. Setiap kali dia 10 ekor anjing dia satu kumpulan. Dia keluar. So tak balik loh. Tiap-tiap kali pergi 1 minggu hilang. Keluar 1 minggu. Dia sudah banyak kumpulan keluar hilang. So dia orang pun sangat pelik lah. Dia pelik kenapa geng-geng dia masuk saja padang pasir dia hilang terus. Tak balik. So satu hari dia ada dalam kumpulan anjing ini dia satu raja tau. Oh ini king. Macam itu serigala ada king tau. Ini pun ada anjing king. Ini raja anjing tau. Dia cakap okey, macam itulah. Kalau anak-anak buah saya pergi luar semua tak jadi balik, mesti dia orang tak kuat. Mesti dia tak kuat. So dia cakap I raja, I paling kuat. So biarkan saya pergi. Dia cakap biarkan saya pergi. So I pergi cari mereka. Pasti akan jumpa mereka. So dia mau keluar. So sebelum keluar, ini king dia sangat pandai tau. Dia sangat pandai. Dia sedia semua. Dia sedia makanan, sedia camp, siaplah semua benda dia siap kau. Okey? Dia siap makanan, minuman semua siap dia bawa. Oh, bawa sampai semualah satu beg besar dia bawa. Dia cakap okey, kita nak pergi. So lepas dia keluar, okey? Hairan tau. Lepas 1 minggu pun tak balik. Ini apa? Raja anjing pun hilang tau. Hilang. So then lepas tu dia punya anak buah pun susah macam tu. Sekarang kita tak tahu macam mana lah. Ini raja pergi pun hilang. So mereka pun buat satu cadangan lah. Dia cakap kita mau lebih ramai. Lebih banyak ini anjing mau pergi. Mau cari raja lah sekarang. Bukan cari yang kecil. Mau cari raja tau. So bila mereka keluar, tiba-tiba dia jumpa tau. Dia jumpa itu king tau. Itu raja king. Dia apa tau? Dia sudah mati. Dia mati di tengah itu padang pasir tau. So dia orang pun angkat ini raja king ini raja anjing balik. Dia me kampung balik. So dia orang pun mau cek tengok apa sebab ini raja king mati tau. So bila dia cek dia me barang dia makanan dia bawa, itu minuman dia bawa, semua tak pernah buka pun. Tak pernah because mula-mula mereka ingat ini mati kerana tak ada makanan. Dia padang pasir tak ada makanan, patut dia mati. Tapi tengok itu makanan masih baru, semua masih baru, tak buka pun. Tapi itu raja sudah mati. So dia pun panggil doktor lah, panggil itu doktor anjing datang, tolong cek ini raja anjing kenapa dia mati. So bila cek baru dia orang dapati apa tau? Dia dapati itu raja anjing dia mati kenapa tau? Kerana dia tahan kencing.
Faham tak? Dia tahan kencing sampai dia itu toksik yang dia mati tau. So, you tahu kenapa tak? I nak tanya you tahu kenapa itu raja anjing dia boleh tahan kencing mati? You tahu? So Sifu bagi tahu you because apa? Because you tahu anjing dia biasa dia mau kencing, dia mau cari itu tiang lampu atau tayar tau. So bila pergi padang pasir, dia tak jumpa tiang lampu, tak jumpa tayar, so dia tahan kencing, tahan sampai dia mati. Itu makanan pun tak makan langsung. You faham tak? That's why ini sangat penting tau. Sifu nak bagi tahu you orang, ini adalah satu tabiat, satu konsep, satu sikap yang kita kena buang. Kalau kita tak buang yang lama, you tengok, kita akan jadi macam itu raja anjing tau. Bila kita pergi satu keadaan yang totally new, kita sudah tak boleh hidup. Kita sudah tak biasa tau. Oh, tak ada tiang, tak ada itu tayar, kita sudah tak boleh kencing. Faham tak? That's why ini sangat penting. Ini semua adalah berkenaan dengan skill set nombor 3 hari ini. So, Sifu nak share di sini. Okay, kita tengok. Okay. Hari ini sangat interesting. Sifu nak share adalah tentang skill set nombor 3, iaitu mendidik, educate. So, apa yang kita mau educate? Kita nak educate konsep. Okay, konsep itu sangat penting. Tadi Sifu sudah buat itu cerita, itu tentang raja anjing. So, kita tengok. Ini benda yang penting Sifu nak share. Kenapa perubahan diperlukan? Okay, you tengok. Kalau kita nak maju perturusan, kebanyakan masa kita perlu mengalami proses perubahan. Kalau tidak, kita tak boleh maju. Kita sampai padang pasir mesti mati. Faham tak? Kita tak boleh ubah. Faham? So, kita perlu lupakan masa lampau, habitat dan juga kebiasaan. Jangan lagi mau cari tiang ke, tayar ke. Okey, tak boleh. Okey, kita mau ubah. Mau lupakan itu masa lampau dan dengan meninggalkan tabiat yang lama. Okey, barulah kita boleh menguasai peluang yang baru. Okey, itu yang kita nak coach. Itu yang kita nak mendidik anak buah kita. Bila dia join Forever adalah padang pasir. Dia adalah satu peluang yang totally new bagi ramai kawan kita, ramai prospek kita dekat luar yang tak pernah buat bisnes, yang mungkin masih makan gaji. Okay? So kita tengok. Okay? Kenapa konsep itu sangat penting? Okay? Sebenarnya konsep yang betul menentukan nasib kita. So kalau you tengok betul-betul, itu konsep akan mempengaruhi tingkah laku kita. Okay? You tengok itu diagram. Konsep akan mempengaruhi tingkah laku kita. Dan tingkah laku kita akan membina kelakuan kita. Dan kelakuan kita akan menentukan nasib kita. Faham tak? So itulah cara. You biasa you tengok, oh ini orang sudah kaya, ini orang sudah berjaya. You ingat dia nasib dia baik. Sebenarnya bukan nasib baik. Sebenarnya adalah konsep dia yang betul, yang menyebabkan, yang pengaruhi dia punya tingkah laku, yang membina kelakuan dia, dan kelakuan itu yang menentukan nasib dia. Itu adalah formula dia. Itu sebab kita kena faham, kita tidak dapat mengubahkan arah angin. Tapi kita boleh mengawalkan hala layar. Bila you bawa kapal, you pergi luar, pergi dekat lautan. Okay? Itu angin you tak boleh kontrol dah. Angin mau tiup macam mana you tak boleh kontrol. Tapi you, apa yang you boleh buat, you mengawal you punya, itu layar. You kawal itu layar, okay? You boleh mengubah you punya kapal nak menuju ke mana. Okay? So what the mind can see and conceive, man will achieve. Okay? So kita tengok seterusnya. So change. Macam mana kita nak ubah? Big environment create big thinking. Big thinking create big people. Kalau kita nak jadi orang yang hebat, kita nak jadi orang yang besar, orang yang ada nama, kita perlu satu environment yang bagus. Kenapa? Kalau tanpa satu positive circle, tanpa satu environment yang bagus, kita tak boleh bina thinking yang besar tau. Kalau tak ada thinking besar, macam mana you nak jadi manusia yang besar? Manusia yang hebat? Tak mungkin. That's why you tengok ini gajah. Nampak ada satu gajah di bawah. Ini gajah kenapa? You kalau you biasa pergi zoo ke, pergi circus ke, you sangat hairan tau. You tengok ini gajah badan begitu besar, kenapa kaki dia boleh hanya dengan tali yang kecil saja, dengan kayu yang kecil saja, you sudah boleh tangkap itu gajah. Dia sudah tak boleh lepaskan diri.
Kalau you betul-betul you tengok gajah ini dengan badan dan kekuatan dia, sekejap saja dia boleh keluar itu kayu. Faham tak? Itu tali terus boleh putus. Tapi kenapa gajah ini dia boleh diikat oleh satu tali yang kecil saja sudah boleh sekat dia daripada larikan diri. Kenapa? Because masa yang lepas. Because gajah ini bila dia dilahirkan, bila dia masih bayi, masih kecil, dia sudah ikat dengan tali yang tebal. So setiap kali dia cuba nak larikan diri, dia mesti luka dan dia rasa sakit. Dan kesakitan ini sudah ditanam dalam otak gajah ini. Sehingga dia sudah besar, dia sudah lupakan diri dia, dia sudah besar. Ini gajah sudah besar. Tapi dalam dia apa yang tanam dalam otak dia, bila dia nak cuba larikan diri, dia mesti sakit, dia mesti luka. Faham tak? Itu yang ada dalam otak dia. Itu sebab ini masa lepas sudah menyekat dia punya masa hadapan. Faham tak? Itu sebab kita kalau nak berjaya, kita kena keluar daripada apa yang ditanam dalam otak kita. Okey, supaya kita boleh kita punya masa hadapan kita tidak disekat. Okey? Dan kena sentiasa ingat masa hadapan kita bermula hari ini. Dan hari ini Sifu harap kamu semua di sini dalam 300 lebih orang di sini. So you jangan bagi apa yang ditanam dalam otak you sekat kamu daripada berjaya dalam bisnes forever. Okey? Ini konsep yang penting. So konsep pertama di sini tengok. Okay, first thing, you kena tahu, anda adalah bos dekat Forever Living. You adalah bos sendiri. So, komitmen you kena bagi. Komitmen 3 tahun. 3 years. Jangan datang sini cuba nasib saja atau cuba 1 minggu, cuba 2 minggu. No. Komitmen 3 tahun. You sebagai bos, you kena komit 3 tahun dan jangan putus asa. Dan kita kena hadapi cabaran. Okay? Kita nak selesai masa because bos dia tak akan pass problem dia bagi yang lain. Contoh you pergi satu shopping mall, contoh you pergi Parkson. Okay, you jumpa satu promoter, you complain dekat promoter. Promoter cakap apa? Okay, jumpa supervisor saya. So you pergi complain sama supervisor dia. Supervisor cakap apa? Jumpa manager saya. You pergi complain sama manager dia. Apa dia cakap? Dia cakap jumpa sama managing director. So bila you masuk managing director, dia tak boleh cakap belakang lagi. Kenapa? Because dia tuduh sana belakang adalah dinding. Betul tak? Dia kena selesai masalah. Itu sebab dia boleh tuduh atas managing director. Dia boleh jadi bos kepada yang semua. Itu sebab hari ini, kalau kita nak jadi bos, kita kena hadapi cabaran dan kita kena selesai masalah. Kita tak nak jadi macam itu burung unta. Nampak itu burung unta tak? Bila jumpa masalah, dia punya kepala sorok dalam itu tanah. Macam ini orang, nampak itu orang. Sorok, jumpa bos saya, jumpa supervisor saya, jumpa manager saya. Tak boleh. Okay, so kita kena berhenti cakap negatif. Okay, kalau you mula cakap negatif, okay, you mula minta, boleh tak mau datang meeting boleh jual sikit lah. Bolehkah saya tak buat 5 cc tak? Betul tak? You mula discount. You mula minta discount untuk kerja-kerja you. Dan good news, Sifu nak bagi tahu you. Bila you discount atas kerja you, you akan juga dapat discount atas you punya impian. Maksudnya impian you pun tak akan capai. Because you minta discount, impian pun kena discount lah. You tak akan capai apa yang you nak capai. Faham tak? So ini adalah konsep nombor 1. So konsep nombor 2 adalah jangan fikirkan diri anda tidak sebaik orang lain. Faham tak? So you tengok kalau Ina boleh buat, kalau Ayu boleh buat, kalau Sean boleh buat, kalau Jackie boleh buat, kalau Miza boleh buat. So you pun akan boleh buat. Fikir itu. Okay? So unshakable belief in yourself. Okay? Ingat, you are born to be champion. Okay? Kita semua keluar di dunia ini because kita adalah Johan. Kita pernah berlumba dengan berjuta-juta orang. Okay? Untuk jadi Johan. Because bila kita jadi Johan, baru kita boleh lahir dekat dunia ini. Faham tak? Kita kena melalui proses yang sangat panjang sampai kita jumpa. Jumpa itu telur. Baru kita kabung, kita jadi lahir dekat dunia ini. Faham tak? So kita semua di sini, 300 orang di sini, kita semua adalah Johan. Itu sebab, macam mana you boleh fikir anda tidak sebaik orang lain. Kita semua adalah Johan. So jangan guna limitasi anda sekarang
untuk menilai masa hadapan kejayaan forever anda. Okay, mungkin hari ini you punya kaji tak tinggi. You mungkin kaji 1,000 ke 2,000 ke 3,000, tapi itu bukan satu benda yang you guna untuk nilai masa hadapan forever. Faham tak? Kita ada jumpa ramai orang yang gagal, orang yang muflis, pengemis, orang yang pekat, orang yang tak boleh bisu pun boleh berjaya di forever. Faham tak? Itu bukan satu limitasi yang nilai kita dekat forever. So you kena yakin penuh. Yakin penuh maksudnya 100%. Bukan 80%, bukan 90%, 100%. Dan bertindak pantas. You kena go action. Okay? Ini konsep nombor 2. So konsep nombor 3, jadikan model yang baik. Model yang betul. So apa kita boleh buat? Dekat For Living ada satu benda yang sangat kita bersyukur. Kenapa? Because kita boleh belajar tanpa kos. You boleh belajar dengan kos yang amat rendah. You tak perlu bayar beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu bagi orang dekat luar. You boleh tuntut ilmu dekat forever. That's why Sifu nak apa you buat? You kena belajar bersungguh-sungguh. You sudah jimat banyak wang, tapi kita nak you punya apa? Inisiatif. Belajar bersungguh-sungguh, hadiri semua mesyuarat. Okay? Dan kita belajar kenapa? Because kita nak jadi seorang pakar. Kita mau jadi satu profesional. Okay? Jadikan seorang pelajar yang baik. Satu hari nanti, anda akan dapat menjadi seorang pemimpin yang cemerlang. So, semua pemimpin yang cemerlang, mereka pun bermula dari seorang pelajar yang baik. That's why hari ini, kalau you tak mau jadi pelajar yang baik, so sama juga, you jangan minta nak jadi pemimpin yang cemerlang. This is what I want to tell you. Okay? The best way to give an order is to set a good example. So kalau you nak pimpin you punya network yang penting, you sendiri kena jadi model. Jangan pakai mulut. Okay, downline kita dia tak dengar apa kita cakap. Dia tengok apa kita buat. Itu yang sangat penting. Okay. So yang last kali, konsep keempat adalah jangan berhenti bertindak. Jangan berhenti. Jangan berhenti share, jangan berhenti sponsor, jangan berhenti sell, jangan berhenti servis. Apa saja yang boleh buat kita berjaya, jangan berhenti buat. Okay? Kalau kita nak tolong orang, tolong sampai habis. Kalau kita nak jadi kaya, kaya sampai habis. Kalau kita nak buat apa pun, sharing sampai habis, service sampai habis, selling sampai habis. Betul tak? Apa pun jangan berhenti. Okay? Never quit when people say no. So, Sifu sentiasa cakap, 4 no belakang mesti 1 yes. Okay? The word behind no is always yes. Bila ada 4 no, dia mesti 1 yes. 4 no, 1 yes. Ini adalah mathematic game. You kalau jumpa semakin banyak no, maksudnya itu yes semakin dekat dengan you. Okay? Sentiasa ingat ini. Orang yang berjaya tidak akan putus asa. Orang yang putus asa tidak akan berjaya. Okay? Faham tak? You pilih. You mau putus asa ke you mau berjaya? Okay? Itu atas pilihan kamu semua. Okay? Action is power. Kejayaan tidak mungkin dicapai tanpa bertindak. Okay? So ini sangat penting. Last kali Sifu nak hadiahkan kamu semua adalah kita ada 6 konsep di sini dan 4 sikap yang betul. Okay? So konsep sangat senang. Okay? Sifu sudah buat macam satu pantun lah. Pantun ni panggil pantun ke saja, saya tak tahu. Okay? So yang penting ini buatkan kamu orang semua senang ingat. Okay? Saya yakin boleh. Janji komited tidak putus asa. Okay? Mendengar, melihat, bertanya dan mencatat. Belajar sepenuh hati selesai cabaran semua. Okay? Nombor 2. Abaikan semua masalah negatif. Selalu fikir dan sebut perkara positif. Tukarkan emosi dengan merancang. Kekal momentum tidak tergesa-gesa. Okay? So nombor 3. Mentality bos perlu dibina. Anda bukan pelanggan atau pekerja. Jangan buat upline seperti guli. Kerana balasan pasti menanti. Okay? So nombor 4. Hormati upline, patuhi etika. Bimbing dan sokong downline kemudian. Jaga silaturahim sesama sideline. Ajar bertikari tapi tidak bersendirian. Okay? Nombor 5. Hadiri mesyuarat inisiatif diri. Jadi kepala angkat downline sekali. Hafalkan GP dan NDO. Makin banyak dengar, makin mahir diri. Okay? So nombor 6. Segera mencuba produk Touch of Forever. Jangan ragu-ragu tunda lagi. Beranikan diri untuk melangkah keluar. Yakin diri anda pasti menjadi. Okey, ini adalah 6 konsep yang amat penting. You orang boleh ambil gambar dan hafalkan benda ini. Inilah konsep yang you kena
bina dalam hati you. Okay, sebelum you mula melangkah, ini langkah pertama untuk berjaya dekat Forever Living. Okay, so nombor 2 adalah sikap. Sikap ada 4 peringkat. So pertama, senarai dan jemput prospek, tetapkan maklumat. Teruskan fokus dengan pilihan muktamad. Okay, menaja dan menjual adalah sama penting. Servis lepas jualan meningkatkan keputusan. So nombor 2, guna produk jadi testimoni sendiri. Simpan stok cukup, kekalkan jualan. Wajib hadir alopati selalu. Tuntut ilmu, tambah pengetahuan. Okay, so nombor 3, 5 line 5 leader tak boleh kurang. 3 line ke dalam menjadi keutamaan. Rahsia tapak leader begitu senang. Sampai 7 generasi itulah jawapan. Faham tak? Okay? Deep sampai 7. Ini pun dalam satu topik nanti. Okay? Last, nombor 4. Upline, downline perlu bersatu padu. Ikut sistem rapat tidak akan hilang. Kerja sama saling bantu-membantu. Harmoni sentiasa pasti semua menang. Okay? So ini adalah last kali konsep yang sikap yang Sifu nak hadiah kepada anda semua di sini yang datang, yang sudi hadir ke Teppanyaki pagi ini. Dan siapa di sini you rasa hari ini you dapat banyak, you rasa you punya level sudah up. Bagi Sifu 9333. Okay? Give me 9333. Come on. Yes, ini adalah topik ketiga. Kita ada lagi 15 topik lagi untuk kamu graduate jadi pakar dalam MLM. Okay? Sifu rasa ini ilmu pagi ini walaupun masa sudah lebih, Sifu ambil extra 20 minutes. So tapi Sifu rasa ini sangat berbaloi because kita boleh sampaikan ilmu yang penting bagi anda semua. Okay? So sekarang last kali okay? Sebelum kita tamat Teppanyaki pagi ini, so kita lakukan slogan kita 3 kali. Okay tak? So nanti Sifu kasih you orang unmute dulu. Okay, dapat? Semua boleh buka mic. Okay. So 3 kali 1, 2, 3. Yes. Bye bye.